Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel guys. So malam ni saya akan buat review market crypto untuk di sesi malam. So ada banyak benda-benda menarik. Topik utama kita ni adalah reversal pattern dan banyak yang menarik lah dekat chart tu aku tunjukkan. So guys, sebelum kita pergi lagi lebih jauh, so please bantu tekan like, subscribe dan share ke rakan-rakan lain yang dalam crypto lah. So channel ni wujudkan tujuan untuk share lah sedikit banyak ilmu yang tu ada untuk macam mana kita nak analisis berbuat analisis di chart crypto. Kemudian kita mencari posisi buy dan sell dengan betul lah. So kita tak buat lagi lah beli dengan beli macam main dadu kan. So tak adalah. So kita akan cari mengikut TA dan kita cari point masuk, point buy dan point sell dengan betul. So guys, sebelum kita jauh lagi, first jom kita review dulu coin market cap untuk malam ini. Alright, so coin market cap market untuk malam ni kita tengok total market cap masih dalam 1.7 trilion sama macam pagi tadi. And then kita tengok volume berkurangan. Saya rasa ada 100 berkurangan bertambah, tu tak ingat, tapi sekarang volume dah $150. Tak banyak volume untuk hari ni. And then domino PC stay sama juga 42.7, dan pagi tadi pun lebih kurang 4.7 juga. And then Ethereum 18.9 kalau tak silap, and then malam ni 8.7 lah. So tak banyak perubahan kita tengok. And then apa yang nak tengok, kita tengok gaining untuk malam ni. So tengok Bitcoin kembali ke 40k macam malam semalam, and then very good. So nanti dia akan tunjukkan kenapa price tu boleh naik sampai 40k. So kita tengok macam mana Bitcoin 2.2%, Ethereum 2.8. So macam tu cakap, itu Zul ada beli dekat harga 2,900. Dan Zolmis yang 1,800. So memang masa tu Zul tengah kerja kan, tapi dia dip sekejap je 1,800. Zul lambat lah nak Zul pun tak expect. Zul expect dia jatuh sampai 3,000 lah. Lepas tu then Zul expect mungkin dalam 1,900, kemudian dia jatuh 1,800. Tu memang kita peluang kemasan lah terlepas itu. Tu tak apa, kita tunggu peluang yang lain. BNB juga regain 4.6%. So daripada 200 lebih almost ke 400 lah. So bagus. Untuk Cardano pun 174 maintain daripada semalam. SRP daripada $90, 90 sen dolar ke naik balik $1. So bagus. And then kita nak tengok Matic, sebab Matic itu buat 50% kenaikan. Mana Matic? Polygon, Dogecoin, Polkadot, Internet, Uniswap, Chainlink. Yes, Polygon. So Polygon macam dekat minggu lepas tu beli dalam $1. So minggu ni dah naik 2.1 lah. Minggu ni tu punya profit dah 100%. So very good untuk Polygon dan Matic sudah beli. So siapa yang nak beli masa sekarang tak sesuai lah. So kena tunggu dia buat rejection balik. So nanti kita akan beli. So kalau ada masa nanti tu akan tunjuk lah kat Matic tu mungkin ada point untuk entry. So guys, let's go, kita pergi ke BTC. So main topik kita ini. So akan tunjukkan beberapa yang benda penting lah. So before that kita pergi ke daily dulu. So untuk review untuk daily. Alright, so untuk daily macam saya cakap sebelum ni kita ada bullish engulfing yang lemah sikit sebab low dia bukanlah yang paling low. And then kita ada juga ni lah buat rejection, market buat rejection daripada yang ni. And then macam saya cakap, kita perlukan candle selepas itu perlu hijau lah. So kita dapat 2 hijau, dan hari ni pun masih hijau. So kita ada masa lagi 10 jam untuk sampai untuk 8 pagi besok. So kita tengoklah, hopefully dia akan naik atas lagi, and then sampai kita punya head and shoulder punya target lah. Bukan shadow, dia punya break kita punya head and shoulder. So nanti dekat 4 jam tu akan tunjukkan lah. And then jom kita pergi untuk 4 hours untuk lebih detail kita punya chart. So ini yang daily. So hopefully besok daily akan close lagi tinggi pada ni lah. So hopefully kita pukul 8 besok close ni, dan kita nampak new candle bermain kawasan ni lah. So the target untuk price untuk besok at least test 42 ni lah. So sebab kita resistance yang kuat 42 ni. And then kita ada satu resistance yang bawah ini. So hopefully at least kalau besok dapat break pattern ni, ini kita akan tengok lah. The next day kita akan dapat 42. Right, so akan buat dulu yang draw ni. Jom let's go untuk 4 hours. So untuk 4 hours macam pagi tadi Zul tinggalkan dekat sini sebelum ini. So market belum ada ini. So kita at least kita ada untuk Zul akan tengok balik pukul berapa Zul tinggal tadi. Pukul 27 pukul 5 pagi 9
So lebih kurang dalam sebelum pukul 9. So kita ini last candle tu yang tu tinggal kemungkinan saya yang ni. Alright, dua bawah ni. So macam mana tu target, macam tu sebelum ni tu target ialah ni right shoulder. Jadi macam mana siapa yang tak tahu untuk dapatkan right shoulder tu akan buat inilah. Untuk selalunya left shoulder dan right shoulder dia akan sama lah dia punya tu. And then kat sini kita tak nampak lagi dia punya betul target. And then macam tu cakap, kita tarik Fibonacci daripada swing low to swing high, dan kita dapatlah garisan support yang warna box warna oranye ni antara lebih kurang dalam 38,000 ke 37,000. So mainly kita dah dapat situ, market beritahu bahawanya right shoulder akan buat di kawasan itulah. So tengok exactly price tu betul-betul jatuh dalam kita punya box support, kemudian bounce ke atas. So mainly kita punya right shoulder betul lah dekat kawasan dia tu. And then dia akan adjust sikit untuk bagi lawa sikit kan. Okay, so ni right shoulder kita. So sekarang ni apa yang perlu tengok right shoulder ni adalah right shoulder ni perlu first sampai ke kaki ni dulu and then break. So dua rasa kat sini kita tengok akan dua benda penting yang dua nak tengok berlaku lah. Pertama, kalau price break sampai sini dan gagal break macam ni, so meaning kita punya head and shoulder yang ni unvalid. So maknanya kita dah tak boleh pakai head and shoulder ni. Tapi jangan risau, sebab apa, bila berlaku kalau buat price untuk pagi esok sampai sini dan dia buat reaction patah balik ke bawah, meaning kita akan buat another head and shoulder yang lebih besar. So petang tadi ada yang ni, ada subscriber tu, ada personal WhatsApp tu, dia tanya kan, lepas tu cabar dia untuk cari head and shoulder lah. So kalau tu tak tahu, dia tak message tu lagi, kalau dia dapat jumpa head and shoulder tu, very good lah untuk dia, sebab dia dah follow tu scene tu bawah daripada 100 subscriber, dia dah follow tu. So hopefully dia banyak yang dia belajar lah, daripada harap dapat banyak yang ilmu yang dia turunkan tu, banyak dapat lah, banyak dia dapat kecap. So kat mana head and shoulder tu, untuk point kita sekarang ni, dikiranya price sampai ke kawasan ni and then break ke atas, bila kita akan nampak target price adalah kat sini lah. Dia punya target price ialah untuk kalau price break itu kita akan nampak, alright, senario yang pertama kita nak price tu break tapak ni, and then candle tu akan buatlah, price akan buat ke atas sampailah kita punya ke ni minor resistance. Sebab kita masih ada lagi yang satu resistance yang besar. So resistance besar tu akan draw lah. So kita right, so akan draw satu lagi resistance yang paling besar, maknanya main resistance untuk atas. So yang ni lah second, kita akan draw satu lagi. Okay, swing siapa nak belajar untuk dari resistance macam ni, kita tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low. So price yang paling tinggi dan price ke paling bawah. So kat situ kita akan nampak garisan Fibonacci antara 0.7 dan 0.6. So 0.7 0.6 ni kita akan draw box lah. Kita akan ambil box. So kita akan ambil box ni dan kita akan draw macam ni. Right, so ini ialah kita punya resistance yang paling atas dan paling kuat lah. So ini kalau price dapat break resistance ni, so kita akan tengok price tu akan nilah pergi test balik 64k dan pergi ke tu punya target price lah 88k dan 120k. So tapi yang ni tu akan delete dulu untuk yang atas ni, yang atas sekali, sebab nanti kalau terlalu banyak bot, nanti tu takut yang beginner akan confuse. So kita tengok dulu untuk resistance ni. So resistance ni datang di mana? Resistance ni datang pada swing high ni dan swing low ni. So inilah dapat box dia, macam tu cakap ni, macam mana nak draw box ni antara garisan Fibonacci 0.7 dan 0.6. So hopefully itu boleh take note dan nanti boleh cuba kat chart masing-masing. So belajar dan dapatlah tengok nanti macam mana price bermain antara support dan resistance. Alright, so macam ni senario yang pertama tu nak tengok untuk BTC ialah price. Okay, so akan buat ni, so akan ulang sekali lagi. Alright, so apa yang tu nak tengok besok adalah apa yang nak tengok price buat adalah price dari sini break kita punya head and shoulder, kemudian kalau break head and shoulder tu, and then kita akan dapat tengok ke atas lah, ke 48k ni. So siapa yang semalam dua cakap siapa nak beli boleh masuk kat sini kawasan support ni. So siapa yang dah masuk tu boleh tengoklah dia punya profit sekarang, dia profit naik lah.
Kalau masuk pakai kalau masuk pakai leverage tu make sure ni lah tak stop loss ni. Tapi Zul cakap Zul memang tak galakkan pakai leverage, baik beli dan simpan. So siapa yang nak masuk itu, macam cakap nak masuk ke bawah orange, so kat bawah ni, and then siapa yang dah terlepas so boleh masuk kat sini lah. So ini sedikit risk, tapi kita boleh masuk lah kat sini. So yang itu senario pertama. Macam tu cakap tadi, kita nak break ni dan break kat atas. Itu senario pertama. Senario kedua, apa yang Don expect akan berlaku ialah price hanya sampai di kawasan ini saja, di kawasan kita punya trend line ni, trend line yang putih ni. Trend line putih ni adalah trend line head and shoulder yang lama, so trend line yang kuat. And then kalau price hanya naik atas sini dan sampai sini, bukan dia buat rejection balik. So bila dia buat rejection balik, meaning dia tak lepas lah, dia tak lepas untuk head shoulder ni. So kita tengok lah price tu akan bounce balik ke bawah. So bila bounce ke bawah tu, apa akan terjadi pada kita head shoulder ni? So automatic head and shoulder ni kita dah tak boleh pakai, so kita kena delete lah head shoulder ni. So meaning head and shoulder ni dah tak valid lah kalau price buat rejection dekat garisan putih ni dan bawah. Tapi jangan risau, sebab apa? Bila benda ni berlaku, kita akan buat satu lagi head and shoulder yang lebih besar. So untuk yang subscriber tu tanya tu tadi, macam cakap kat mana head shoulder yang besar tu? So kat sini ya, Dua akan tunjukkan head shoulder yang besar tu ialah kat sini. Alright, kita ada ambil dia punya trend line ni. So inilah pakai base kita. Setelah ambil trend line tu macam mana, kita akan nampak sini lah. Alright, so ini left shoulder, ini head, kemudian dia buat rejection kat situ. Kalau gagal break kat sini dan kita akan dapat rejection balik, so kita akan cari right hand shoulder lah, and then kita akan nampak mencari break kat sini. So itu yang second scenario yang mungkin akan berlaku dekat chart ni. So mainly still bullish punya pattern. Hopefully kalau berlaku yang besar macam tu, price target kita hampir sama je, mungkin besar sikit. And then price yang ini kalau berlaku, kita kat sini, so kita akan tengok lah price tu akan break ke lebih ke atas lah, 52, almost dekat kita punya major resistance yang Zul draw tadi. So itulah second scenario yang expected, yang Zul expected akan berlaku. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Zul nak tengok mungkin juga akan berlaku. Senario yang ketiga adalah yang seperti ni, price naik ke atas, break punya resistance trend line, kemudian naik sampai 42k, kemudian baru berlaku rejection. Sebab apa? Cakap 42k adalah very very strong support trend line. Sebab apa? Kita ada kalau zoom up, kita ada yang ni. Nah ini macam mana, yang ni adalah all time high. Kita buat correction sampai 30%, kemudian price break ini, kemudian buat terus ke atas high ke 68k. So dia very very strong resistance lah kalau kat situ. So 42 tu kita tengok macam dekat sebelum ni, 42 tu kena break lah. Kalau break 42 tu, kita akan nampak lebih strong lah, bullish. And then bearish tu akan lagi lemah lah kalau kita break level 42. So kalau yang itu biadu, kalau price break kita punya trend line resistance dan pergi ke support ke resistance trend line yang 42k, so kita tengok price akan bounce ke bawah. Kalau price bawah ke mana, jangan risau, kita still buat lagi head and shoulder. Cuma head and shoulder kita punya ketapak adalah lebih merata lah. So macam tadi, kalau head and shoulder yang senario yang kedua tadi ialah kita ambil daripada trend line ni, yang trend line head shoulder yang lepas. Kalau break atas harga sampai 42 dan reject 42, kita akan nampak price akan buat another head and shoulder lah. Head and shoulder yang ni juga sama juga, left shoulder, head, kemudian kita akan cari right shoulder lah kat sini. So right shoulder tu nanti tu akan tunjuk lah kat mana dia punya potential right shoulder. Tapi sebab benda tak berlaku lagi, so tu tak tunjuk lagi lah. So mainly kita nak tengok dulu price macam mana, price untuk dalam tempoh malam ni dan pagi besok. Kita tengok macam mana price reaction dalam kawasan ni, sama adakah dia buat senario yang pertama break dan terus ke atas, ataupun senario yang kedua dia sampai sini dan buat rejection, dan kita ada head and shoulder yang tapak dia condong, ataupun senario yang ketiga dia break yang ini dan naik ke atas sampai ke 42, baru dia break ke bawah, meaning kita ada head and shoulder yang tapak dia mendatar. And then so mainly head and shoulder kita masih boleh pakai, cuma head and shoulder kita berubah position lah. So
So nak tengok esok macam mana reaction price. Very interesting kau tengok. Sebab itulah cakap boleh tatik kat buku head and shoulder ialah reversal pattern. So banyak dalam reversal pattern, antara salah satunya adalah head and shoulder. So head and shoulder kalau berlaku kat bawah, kita akan meaning kita daripada higher height tu kita jadi downtrend, kemudian kita dapat head and shoulder kat bawah, meaning itulah reversal pattern. Kemudian kita akan tengoklah buy tu potensi yang amat tinggi untuk bounce balik ke atas. Sebab itulah saya tengok semua price target untuk head and shoulder kita, walaupun yang ini ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, semuanya menuju ke arah kita punya resistance balik. So basically kalau kat sini potential buy, siapa yang dah miss potential buy kat sini, don't worry, mungkin ada rezeki lagi. Kalau price bounce kat bawah, gagal bawah ni, so mungkin akan nak balik-balik lebih kurang kat sini. So kita akan dapat balik lah resistance mungkin bawah sikit pada ni, kita akan dapat resistance, so dapat buy lagi murah. And then kalau sampai kat atas ni teori ketiga lah break lagi, so kita akan dapat lah lebih kurang hampir kawasan yang sama juga. So siapa yang beli dekat sini sebenarnya tak rugi pun. Right? Siapa yang beli kat sini tak rugi pun, sebab kalau kedua price scenario lagi yang berlaku, almost price bounce balik lebih kurang sama je kawasan ni, mungkin beza dalam 1000 saja. So basically siapa nak tunggu in buy tu boleh tunggulah nanti dulu, tapi Zul tak dapat agak lagi kat mana buy. Zul perlu tunggukan price tu buat dulu apa kat sini, dan lepas tu barulah kita boleh tunggu dia punya support, mencari support yang lain, and then kita dapatlah right and shoulder. So itu untuk BTC, apa yang Zul dapat expect. Hopefully price bounce ke atas balik. Sebab apa, bila bounce ke atas balik, so kita punya portfolio kembali hijau lah. So macam Zul punya portfolio pun dah regain balik daripada itu 27% untung, drop pada 20% rugi, now bounce balik ke 1% untung. So kalau malam ni kalau naik lagi lebih 42, so nampaklah almost dalam mungkin 10 ke 11% akan naik lah. At least kalau naik sampai 42 pun dah nampak dia punya profit akan jadi 11% lah untung balik. So siapa tak tahu, masa price kat bawah kat sini Zul rugi 30% daripada total profit Zul. Tapi macam tegap, Zul hanya hilang value, asset Bitcoin tu ada, and then sekarang Bitcoin naik balik, so harga tu datang balik. So sebab tu cakap jangan pakai leverage, beli dan simpan. Sebab apa, bila kita beli dan simpan, walaupun price jatuh, asset kita stay ada. So give and time, price tu akan datang balik naik atas. So bila kita ada asset tu, price tu kita akan dapat balik lah. Berbanding kalau yang pakai leverage, bila pakai leverage dia akan letak dalam market, kemudian bila kita price jatuh dan stop kita punya stop loss ataupun kita MC, margin call, meaning kita punya asset hilang, value kita hilang, asset pun hilang. So bila price tu naik balik, so kita tak ada apa-apa lah, sebab asset kita dah hilang. Sebab apa, market dah telan kita punya asset. So kalau Zul recommendkan, please jangan pakai leverage. So jadilah investor, mana kita beli harga yang murah, kita tunggu point entry untuk buy, kita buy dan kita simpan, kita buy, kita simpan, kita buy dan simpan. So bila masa kita perlukan duit, barulah kita cairkan kita punya asset. So itu je yang Zul pesankan. Hopefully subscriber Zul follow lah apa yang Zul cadangkan tu. Sebab apa, Zul dah buat ni memang lama, dan hanya itulah yang Zul nampak yang paling selamat lah untuk kita dalam dunia kripto. Dan kita kena faham bahawa dunia kripto ni, kita memang untuk beli aset, dia tak macam forex untuk dapatkan daily profit. Kita boleh untuk dapat daily profit, kita trade pakai leverage, tapi Zul tak recommendkan. Andai kata anda semua dah power untuk TA, dan macam sampai masa sampai tak perlu tengok dia punya review, dah boleh agak sendiri kat mana pattern, kat mana tu, time tu mungkin dah boleh lah trade pakai leverage. Tapi untuk sekarang, saya rasa ramai lagi yang masih tak tahu kat mana nak cari buy yang support, nak cari tempat buy ataupun sell pun tak pandai lagi. So please jangan pakai leverage. So boleh belajar daripada Zul sikit-sikit. Zul ajar free aja. Zul tak harapkan apa-apa. So apa yang Zul harapkan cuma like, subscribe dan share kepada rakan-rakan lain lah, so dapat rakan lain yang belajar. So hopefully kita dapat create community kat Malaysia yang ni lah, yang dapat dalam dunia kripto yang ni lah, yang apa maksud, yang quality lah, quality pemegang holder kripto. So Zul harap itu akan berlaku. Itulah matlamat Zul untuk dalam Tebak Great Channel ni, sambil
memberi ilmu yang Zul rasa Zul belajar pun free aja. Then sebab itulah Zul bagi free aja. So siapa yang nak belajar boleh tengok hari-hari, insyaAllah Zul share sikit-sikit sebenarnya lama akan dapat lah. So ambil take note lah. Contoh malam ni boleh ambil reverse head and shoulder. So boleh macam Zul ajar lah macam mana nak dapat head and shoulder. Kita dah dapat left, kita dapat head. So kita macam mana nak dapatkan right and shoulder. So kita tak perlu pun tunggu. Selalunya orang akan tunggu bila break shoulder baru dia beli. So kita tak perlu tunggu break shoulder, kita akan tunggu kat right shoulder, kita dah beli kat sini, then kita boleh dapat dah profit sini. So kalau naik lagi kita bergandalah profit. So selalunya kalau head and shoulder orang akan tunggu right complete dulu, then break baru dia akan masuk buy kat sini. So kalau macam tu tak perlu tunggu atas, kita tunggu betul-betul dekat right and shoulder dan kita buy. Okay, so untuk BTC, so let's go untuk Zul rasa Zul nak tunjukkan Matic sikit, sebab tadi Zul janji nak tunjuk Matic sikit kalau ada masa. So inilah Matic. Masa Zul cakap masa Zul beli tu adalah dekat $1 ni, almost $1. Zul target mungkin $9, tapi Zul takut terlepas peluang. So Zul just set betul-betul dekat $1 dan Zul dapatlah harga $1. Kemudian tengok price baik tu. Inilah macam mana keberkesanannya bila kita jumpa tempat mana nak buy, mana tempat nak sell. So macam mana Zul jumpa tempat buy ni adalah macam Zul cakap, Zul tarik Fibonacci swing low to swing high. So kalau tengok Matic ni, swing paling low adalah kat sini, dan Zul tarik per swing high. So Zul dapatlah box dia kat sini. Kalau Zul zoom sikit, so dia lari sikit lah, tapi dalam 0.6 dan 0.7 Zul cakap kalau 0.6, 0.7 tu berada di bawah, itu adalah support. So kita akan draw box lah. So meaning kita punya potensi adalah itulah kawasan buy, price akan bermain kawasan itulah. So boleh target kalau takut takut untuk miss buy, so boleh letak betul-betul kat atas dia, ataupun boleh betul-betul kat target tengah. So macam tu tak target betul atas, tu target betul sekat area kawasan ni, sebab kita tengok ada sedikit minor support kat sini, trendline ni, and then so masuk betul-betul kat dolar. Tengok $1.2, 1.2 sen. So sebab itulah tu letak dia punya buy limit itu dekat $1. And then sekarang profit dia adalah almost 106%. Sebab itulah kita perlu belajar dulu cari tempat buy dan sell yang betul. Kemudian barulah kita belajar macam mana nak contoh tadi, macam mana sebab apa letak kat 1%, sebab apa kita ada support dekat yang ni. So nampak kita ada 1 touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch. Tu mesti price mesti datang balik kawasan ni untuk touch. Sebab itulah Zul letak buy limit. Then dia boleh lagi kalau 700 tu. Ini rezeki lah siapa dapat. Kalau buka-buka tu dapat buka-buka chart tengok hari tu 0.7, terus automatic lah buy market lah. Macam Zul masa Zul monitor tu price tu masih lagi dekat kawasan ni, and then kawasan ni Zul tak beli. Macam resistance Zul tak beli, Zul tunggu kat kawasan ni, kemudian seminggu kemudian sampailah pelan ni Zul dapat price. So guys, belajar macam mana nak cari tempat buy support dulu, kemudian upgrade skill, macam mana nak tengok trend line, macam mana nak tengok chart pattern, macam mana nak tengok candlestick pattern. So time by time tu, kalau tengok channel Zul akan ajar sikit-sikit mana yang patut. So apa yang pertama yang Zul akan tekankan adalah penggunaan Fibonacci lah. Sebab buat Fibonacci kita akan dapat tempat buy dan sell. So kalau macam ni price ni apa yang Zul akan buat? Okay, kat sini selalunya adalah kawasan kita tengok saja. So ataupun kalau nak dollar cost average, contoh itu Zul dah beli kat sini $1 dan Zul untung dah maknanya 1%. Contoh kata-kata Zul masuk 1,000. So bila harga sampai $2, so meaning Zul punya nilai aset Matic tu dah menilai 2,000. So Zul boleh saya jual 50%. So kalau jual 50%, meaning Zul jual half Zul punya apa nama aset Polygon tu, meaning Zul dah dapat modal balik, tapi dalam market Zul still ada aset sebanyak $1 lah. Meaning kalau kat sini itulah cara nak buat dollar cost average, tapi kat sini Zul tak buat dollar cost average, Zul akan biar saja. Sebab apa? Zul nampak ni Bitcoin pun nak naik ke atas, so kemungkinan besar ialah price ni akan buat sini, kemudian dia akan naik atas lagi lah. So expected Zul kalau Zul jual kat sini, Zul berharapkan dia jatuh bawah, tapi untuk tengok chart Bitcoin, so Bitcoin takkan buat rejection dah. Kemungkinan Matic pun takkan buat rejection ke bawah, sebab dia akan naik ke atas terus lah. So bila naik ke atas, Zul punya price target ialah alright. So malam ni Zul akan ajar satu lagi macam mana nak kita check price tu akan sampai mana bila dia dah break resistance. So mainly target pertama kita ialah dekat
1. So Zul akan zoom sikit. Okay, inilah garis nombor 1. So nombor 1 ialah all time high yang lama. So kita tengok all time high yang polygon kat sini. So sebab itulah Fibo kita kat 1. Kemudian next price target kita ialah 1.2 dekat 3.2 $. Kemudian kita punya another target ialah dekat 1.6 dekat 3.9 hampir 4 $. Sebab tu saya rasa selalunya atas pengalaman Zul dalam crypto, selalunya price akan hit 1.6 lah. Bila dia break resistance 1.6 tu dia akan hit lah, macam mana pun dia akan hit juga 1.6. Bila tu tak tahu, mungkin dia datang sini, dia break sampai 1.2, dia bounce balik ke bawah, dia bounce balik, dia main dulu, and then give time dia akan sampai. Tu macam cakap, almost tu cakap, bila price break resistance yang paling atas 1.6, price must be hit, dia akan hit juga, macam mana pun dia akan hit. Sebab tu lah Zul tak jual kali ni. Selalunya kalau Zul dollar cost average Zul akan jual, tapi buat untuk masa ni Zul nampak walaupun dia dah test sikit sini, dah, kalau kita zoom out sikit, zoom in sikit, kita tengok price kat sini sebenarnya dah break pun. Dia dah break kita punya resistance dan tutup, kemudian dia ada buat retest sikit, dan retest tu pun betul-betul dekat line bawah ni je. So betul-betul dekat trend line ni. Kalau Zul tarik trend line sikit tu, kita tengok lah. So macam Zul cakap sebelum ni, kita ada 1 touch, 2 touch, 3 touch, tu very strong support. So dia gagal support tu, mainly kita tengok lah price tu akan menaik ke atas. So sebab tu lah Zul tak buat tak jual Zul punya Polygon. Sebab apa, walaupun Zul dah untung 1%, kalau Zul jual separuh Zul dah boleh balik modal lah sebenarnya. Tapi macam dekat Zul lah investor, Zul tak kejarkan profit yang awal lah. So mainly Zul akan kejar profit yang lagi tinggi. So mainly macam Zul cakap, kita akan tengok 0.6. So kat sini Zul akan draw lah satu, dan Zul akan buat trend line kat ini 1.2. And then kita akan tukar color lah, kita akan buat kecil sikit 1px je, dan kita buat color purple untuk menandakan itulah price target kita. Dan kita akan draw satu lagi untuk 1.6. ok, 1.6. Dan Fibonacci kita boleh delete lah. So tak perlulah semak sangat kita punya chart. So macam saya cakap, untuk matik tu akan tengok price itu akan bounce kat 1, and then akan sampai 1.2, dan kita tengoklah apa yang akan dia buat kat situ, and then sampai 4 $. Lah. So kalau 4 $, Zul punya profit almost 400% lah. So sekarang ni 100%, 200%, 300% to 400%. So Zul akan tunggulah 400% tu punya profit. Kemudian masa tu mungkin barulah Zul akan jual untuk bawa keluar Zul punya modal aja. Yang masuk yang 1000 Zul masuk dulu. Zul akan bawa keluar 1000. So yang 1000 tu Zul akan standby balik dalam USDT. So Zul akan tunggulah peluang-peluang balik. Bila dia bounce balik ke bawah, Zul akan buy balik dalam 1000 tu. Tu bila Zul buat itu, lama-lama Zul punya aset bertambah. So bila Zul perlukan duit, barulah Zul cairkan Zul punya aset. So dalam kripto kita buat macam itulah. Kita bukan macam forex, kita beli coin adalah untuk aset. So kita simpan aset, bila kita perlukan barulah kita cairkan. So kita punya tujuan adalah kumpul sebanyak mana aset yang kita boleh. So guys, harap yang malam ni ada sedikit ilmu yang dapat, kita boleh catik mana-mana. Contoh macam mana target nak dapat target head and shoulder, macam mana nak draw resistance dan support, macam mana nak tahu price tu kalau break resistance, price tu akan sampai kat mana. So hopefully malam ni boleh catat sikit-sikit. So guys, kalau berminat lagi nak untuk Zul buat teruskan video-video macam ni, so please like, please subscribe, bantu Zul untuk dapatkan 1k subscriber yang pertama. Kemudian Zul akan ajar lebih detail lah macam mana nak dollar cost average. Zul akan share lah masa bila Zul buy, masa bila Zul akan share jual. Dan kalau macam malam tadi kat mati, kenapa Zul tak jual, Zul terangkan lah. So bantu Zul like, subscribe guys. So see you again untuk review sebelah pagi. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.